Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Selamat malam, selamat hari Isnin. Maafkan saya. Betul lah Isnin. Tengok hari pun dah lupa. Selamat hari Isnin kepada anda semua tuan-tuan dan puan. Anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Pis di KL Baca, sempena My Book Festival dan juga Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia. Dan pada hari ini kita dalam rancangan Sembang Pis X MyMove. MyMove ni adalah Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun singkatannya kepada MyMove. Dalam episod ketiga ini kita akan membicarakan topik menonton buku, membaca filem. Terbalik. Nampak seperti terbalik tapi anda tak salah baca dan anda tak salah dengar. Memang betul. Topiknya adalah tentang menonton buku dan juga membaca filem. Dan kita akan bersama-sama dengan saudara Azri Izzah Mamzah, seorang penulis kandungan filem dan juga televisyen dan juga pensyarah di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan ataupun Aswara. Sebentar saja lagi, tapi sebelum tu saya mohon respons anda semua dahulu, tuan-tuan dan puan, untuk yang berada dalam siaran langsung ini sekarang ni. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih banyak. Cuma saya mohon respons sekali lagi, jika nanti audio ataupun visual kami tidak jelas, tidak kedengaran, mohon beritahu di ruang komen supaya kami dapat melihat respons anda semua dan kami tahu situasinya, adakah visual ataupun audio tak jelas dan sebagainya lah. Baik, okey. Jadi saya nak ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Azri, apa khabar? Waalaikumsalam, Abang Pis. Sihat Alhamdulillah. Itulah, lama betul tak jumpa. Rasanya hampir setahun kot Azri ke macam mana? Dia kot. Berapa hari dah COVID ni, itulah dia. Itulah dia. Rasanya memang betul lah tu. Ini dah hujung tahun 2020, sedar tak sedar kita dah hujung sesi pun. Dan rasanya Azri ni pun saya sangat lama tak jumpa. Walhal kalau tak selalunya kita akan berkesempatan jumpa di beberapa acara perbukuan Azri kan. Kalau tak di Aswara ataupun kadang-kadang kita jumpa dekat mana acara buku. Sebab untuk pengetahuan audiens pada malam ini, Azri Izzah Mamzah juga adalah seorang penulis buku yang mana judulnya adalah Penulis yang Telah Jatuh Cinta, kumpulan puisi yang diterbitkan oleh Legacy Ohad. Selain daripada itu juga ada beberapa tulisan-tulisan beliau yang lain yang muncul di buku-buku majalah-majalah tempatan. Dan ada ke yang dari luar negara pun ada juga Azri kan? Tiba kan. Adalah juga. Adalah juga, nampak. Mesti kena adanya. Tak boleh tak ada. Baik, okey. Azri, malam ni kita nak cakap tentang menonton buku, membaca filem. Tetapi sebelum kita nak bercakap tentang topik menonton buku, membaca filem ni, mungkin pengenalan awal lah tentang Azri Izzah Mamzah sendiri kan. Tadi saya dah sebutlah sikit, penulis buku, penulis yang telah jatuh cinta, juga adalah penulis kandungan filem dan juga televisyen, dan juga pensyarah pensyarah Aswara kan. Mungkin ada pengenalan lebih yang mungkin Azri nak kongsi dengan audiens pada malam ni tentang diri Azri sendiri, silakan. Pengenalan, nak kenalkan diri macam orientasi kan ni. Mana tahu nak bagi tahu dah berpunya ke? Dah punya. Jangan live ni. Okey, silakan. Saya dah punya, saya nak claim benda tu, okey tak? Macam yang Bapis perkenalkan saya, itulah dia saya dalam di samping menjalankan apa orang kata kerjaya saya sebagai penulis untuk kandungan filem dan TV. Saya juga mengajar untuk program penulisan filem dan televisyen di Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem Aswara. Dan kebanyakan nak kata kalau saya fokus pada menulis satu-satu genre seperti drama bersiri saja ataupun filem saja, tak. Saya bekerja dalam lintas genre, ada pelbagai genre, terutama yang terkini. Antaranya saya menulis untuk program TV kanak-kanak untuk TV Sarawak dan juga beberapa rancangan kapsul Astroceria. Termasuklah yang baru-baru ni ada tak siaran diannya di sebuah drama bersiri premium. Drama bersiri premium di platform nuruflix.tv, sebuah OTT yang boleh kata yang baharu, yang segar dari Nurflix lah, sebuah kita panggil sebagai sopan stream yang membekalkan sopan stream sopan stream. Okey. Untuk kandungan-kandungan Islamic local content.
Menarik. Saya bekerja dengan pengarah Alif Faisal Rahman. Okey. Baik, kita akan sentuh sikit nanti Azri tentang Nurflix, Nurflix TV ni, nanti kita akan sentuh sikit juga sebab dia bukan mungkin lah, dia memang ada kaitan dengan apa yang kita nak bawakan dalam perbincangan pada malam ini, iaitu menonton buku, membaca filem. Ini kita akan bawakan sepanjang insyaAllah dalam 1 jam ni nanti tuan-tuan dan puan yang bersama dengan kami ni nanti kita akan menelusuri topik ini bersama-sama dengan Azri, yang mana tadi Azri sentuh juga tentang terlibat juga dengan penulisan-penulisan di TV Sarawak, Astro Ceria, Nurflix TV dan sebagainya. Okey, yang mana itu nanti kita akan sembangkan dalam segmen yang lain nantilah. Okey, cuma kita mulakan dahulu untuk sesi pada malam ini, segmen pada malam ini Azri, boleh dengan pengenalan awal dahulu tentang pendefinisian sebab tadi saya tertarik bila Azri bagi topik ni menonton buku, membaca filem. Kita belum cakap lagi soal hal-hal yang berkaitan dengan lebih dalam lah. Kita cakap dulu tentang pendefinisian sebab nak faham juga ni. Penonton-penonton kita malam ni juga mungkin nak fahamkan juga kenapa dikatakan sebagai menonton buku, kenapa dikatakan sebagai membaca filem. Mungkin Azri boleh kupas dahulu sikit, memberi pendefinisian tentang topik pada malam ini sebelum kita lebih lanjutkan dengan perbincangan seterusnya. Okay. Topik ni sebenarnya typo lah. Saya typo lah. Kau cakap typo. Tak. Okay. Sebenarnya kita untuk definisi lah menonton buku dan membaca filem. Ianya dia mungkin saya boleh kelaskan kepada dua buku. Pertamanya saya ceritakan tentang tonton buku tu dulu. Alright. Tonton buku adalah berkait dengan saya punya personal favorite book genre saya juga adalah saya cenderung untuk mengumpul dan membaca buku-buku filem tentang sama ada ianya terkait dengan analisis ataupun kritikan filem ataupun ianya merupakan script book daripada buku daripada filem-filem tertentu dan juga tonton buku ni kita boleh definisikan sebagai membaca atau menikmati buku dengan interpretasi serta visual-visual yang kita bayangkan sendiri. Daripada tulisan-tulisan tu, daripada ayat-ayat yang dijelmakan dalam buku tu, kita bebas untuk memvisualkannya. Jadi itulah bagi saya menonton buku. Okey. Baik. Okey, kalau membaca filem. Membaca filem ini agak straightforward lah untuk tambah-tambah untuk mereka yang terlibat dalam filem ataupun cenderung untuk membaca atau menonton movie edit misalnya. Ini terkait dengan filem ada bahasa tersendiri, kita panggil sebagai film language. Dan kita tidak melihat warna hijau sebagai warna hijau dalam filem contohnya misalnya. Betul. Dan ini adalah salah satu orang kata reading kita how to read film. Reading technique. Dia pun aku ada ceritakan tentang macam mana kita nak baca struktur filem. Kemudian macam mana kita nak membaca tentang cinematic film. Dan lain-lain kerja-kerja teknikal yang mungkin berbeza-beza disiplinnya. Jadi kebiasaannya kalau favorite saya bila menonton filem tu saya suka membaca dari segi struktur penceritaan watak yang paling asas yang untuk kalau kita nak mengkritik ataupun membuat resensi filem kan. Itulah sedikit tentang definisinya. Baik, okey. Menarik dengan definisi ini juga kerana tadi bila contohlah kalau saya tanya orang mungkin genre buku kegemaran dia akan cakap lah novel ke ataupun puisi ke, kumpulan cerpen dan sebagainya kan. Tapi Azdi tadi kata suka buku-buku yang berkaitan dengan filem untuk dijadikan sebagai buku-buku kegemaran, buku bacaan. Jadi mungkin boleh Azri kongsikan juga dengan kita pada malam ini apa sebenarnya nikmat yang diperolehi ataupun kepuasan yang Azri dapat dengan dengan membaca buku-buku filem ni. Okey. Nikmat dia macam redundant lah, dia macam bertimpa-timpa sebab membaca tu nikmat, kemudian nikmat tu lagi dah nikmat dan buku filem tu pun nikmat juga. Saya bagi contoh lah satu buku buku yang orang kata laku keras sepanjang zaman lah misalnya. Sepanjang zaman
saya overclaim ke apa ni? Okey, apa ni? Buku apa tu? Daniel Kadir, apa? Membedah Piramli. Membedah Piramli. Dengan kata ada nak buat apa? Tokoh lain juga kan sekarang dalam proses menulis. Betul. Ini contoh lah, contoh. Kita dah sebelum ni sedari kecil kita dah didedahkan dengan filem-filem Piramli. Kita suka terhibur menontonnya. Tapi apabila kita menginjak dewasa, kita ada satu rasa ingin tahu tentang apa sebenarnya yang ingin diceritakan oleh Piramli. Adakah semata-mata untuk bagi tujuan hiburan dan sebagainya, ataupun kita mula kenal perkataan kritik sosial, sosiologi dalam filem dan sebagainya. Jadi antara bila kita baca sesebuah buku yang menceritakan, mengupas kembali, membedah kembali tentang satu-satu cerita itu, kadang-kadang ada benda yang kita tak dapat semasa penontonan, kita baca, kita betul juga. Ataupun kita ada pendapat yang tidak tertentang dengan, ada pendapat yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam buku-buku filem tersebut. Contohnya lah. Itulah nikmat dia bila kita dapat kita tengok filem, kita kadang tu tengok the making of pun tak berapa nak ada. Contohnya lah macam filem-filem adaptasi Andrea Laskar Pelangi, apa kata lagi, satu lagi tu Sang Pemimpi misalnya, dia ada buku tu, dia ada satu set buku skrip, dalam masa yang sama ada kisah-kisah di sebalik tabir. Itu satu yang amat orang kata amat menarik untuk kita baca. Betul juga dengan apa, Mencari Rahmat misalnya, dikompankan documentation tentang kerja-kerja kreatif penghasilan filem tu. Itu yang menarik bagi saya. Betul. Sebenarnya saya setuju dengan apa yang Azli cakap jugalah, sebab kadang-kadang saya sendiri pun sama juga, kadang pergi cari mana-mana buku filem kan, selalunya yang Eja punya koleksi lah. So bila belik tengok kan, proses apatah lagi kalau ada buku tu yang diadaptasi menjadi filem contohnya. Jadi bila tengok macam tadi Azli cakap pasal buku Mencari Rahmat lah contoh, kita dapat tengok proses pengkaryaan tu dalam bentuk skripnya macam mana Cik Al-Jafri contohnya menulis skrip. Lepas tu kita tengok macam mana pengarahan filem dibuat di sebalik tabir dalam bentuk penceritaan ataupun dalam bentuk bahan bacaan pula. Sebab kadang-kadang ada je yang behind the scene yang dalam bentuk video juga kan, tetapi behind the scene dalam bentuk buku pun menarik untuk kita baca lah dan kita telusuri kan. Tapi kalau cakap tentang Daniel Kadir tadi, kalaulah Daniel Kadir malam ni menonton secara langsung ni, rasanya dia memang sangat berbangga lah bila Azli kata tadi buku apa sepanjang zaman. Alah, laku keras buku laku keras sepanjang zaman ni overclaim ya. Tapi tapi boleh jadi boleh jadi. Dan kalau tengok kan tuan-tuan dan puan, kalau nak tengok juga Azli betapa dia dengan Piramli sangat dekat tu, kalau Azli boleh tunjuk sikit dengan audiens, naikkan sikit badan tu kan, nampak baju tu, baju pun ada Piramli tu, Love Art nampak. Kan betapa semangat Piramli tinggi ni. Okey, tapi kan tadi Azli ada cakap juga tentang, sebab bila kita baca apa yang dikatakan sebagai pendefinisian menonton buku ni tadi kan, bila Azli kata bila baca sesebuah buku, kita sebagai pembaca ni, kalau katalah buku tu sangat menarik, dan inilah sebenarnya mungkin Azli boleh sentuh tentang kebijakan ataupun kebijaksanaan seseorang penulis itu bermain dengan kata-katanya, bermain dengan imajinasi pembaca, sehingga pembaca boleh memvisualkan kata-kata dalam buku tersebut, sehinggalah Azli pada akhirnya mendefinisikannya sebagai menonton buku. Mungkin Azli boleh kongsi dengan audiens jugalah kan, kebijaksanaan penulis. Inilah sebenarnya ruang-ruang yang digunakan oleh penulis untuk menggunakan kata-katanya sehingga dapat menjana imajinasi pembaca. Soalan ni tak ada tadi. Soalan ni tak ada kan? Tapi itulah dia. Memang berlaku. Silakan. Betul. Kebijaksanaan maknanya saya suka untuk menyorot sejarah, orang kata bila kita bercakap tentang selalu ada perbahasan tentang adakah filem itu sastra, adakah filem itu apa orang kata terkait dengan buku, ataupun ia ingin kedua-dua elemen yang tidak boleh dikendalikan terpisah dan sebagainya. Kalau kita tengok sejarah, ada sebuah buku yang menjadi rujukan, orang kata kitab lah,
The Art of Moving Images. Tahun 1915 US punya seorang penyair US yang menulis tentang The Art of Moving Images. Maknanya seorang penulis yang bukan menghasilkan filem, dia menulis tentang bagaimana penulisan itu ditulis dengan menggunakan image, dengan memberikan visual terhadap image-image yang bergerak. Itu adalah prinsip pada filem moving images. Jadi itu salah satu yang kita boleh guna pakai macam mana orang kata satu negara Ismail Said misalnya, dia seorang yang sangat teliti menvisualkan satu-satu perkara, kadang mendeskripsi hujan boleh sampai 3 ke 4 halaman dan sebagainya tentang satu suasana. Dan juga ianya memerlukan warna, sama juga macam kita mencatat melukis sesuatu, ianya memerlukan kebijaksanaan bermula daripada penulis itu sendiri untuk menggunakan kuasa aksara-aksara menggabungkannya sehingga kita sebagai pembaca, sebagai receiver ni dapat satu tafiran sendiri. Ini satu keunikan pembacaan lah, ianya mencetus imajinasi yang pelbagai. Kalau kita tonton filem, contohnya kalau kita tengok bus stand tu, ada satu bus stand, ada seorang gadis duduk di bus stand, itulah dia. Tapi kalau misal kata kita gambarkan sesebuah perhentian bas di dalam buku, ini tidak sama untuk setiap pembaca. Betul. Jadi itu adalah salah satu kemahiran orang kata melakar image-image bergerak dalam tulisan yang tidak bergerak. Ini satu teknik penulisan yang orang kata yang mencetuskan kepada pembacaan yang memuaskan lah bagi saya. Betul. Tapi kan bila cakap pasal membaca filem pula, tadi Azri ada sentuh tentang bahasa filem tadi kan. Jadi bila kita menonton filem ni, kita dapat tengoklah membaca filem ni, apa dia punya mungkin apakah yang dibawa dalam sesebuah filem tersebut sendiri kan. Jadi Azri akan melihat benda tu lah. Kalau setengah orang dia nak tengok mise en scène lah apa semua-semua tu kan. Saya pun tak adalah pandai sangat buat filem, tapi setidak-tidaknya sedikit yang boleh sentuh tadi adalah tentang mise en scène dan sebagainya contohnya kan. Tapi ada orang mungkin dia nak tonton filem, dia hanya nak tonton filem je. Dia hanya nak menikmati sebuah filem itu hanya sebagai sebuah filem. Jadi apa yang boleh dikatakan sebagai membaca filem tu sendiri kan? Kalau mungkin Azri boleh kongsi pada malam ni. Dia terpakai, membaca filem, dia terpakai kepada dua. Satu, dia objektif lah. Objektif yang terpakai kepada dua. Satu, kepada pembikin filem itu sendiri, apa objektifnya. Kedua, kepada penggeritik filem. Penggeritik dan juga audience lah yang menonton. Ini end user yang menikmati filem tu. Mereka ada objektif. Untuk apa filem itu ditonton? Untuk apa filem itu dihasilkan? Misal kata sebuah filem tu dihasilkan untuk membuat satu pelaburan yang beruntung berkali ganda tanpa memikirkan estetika yang sepatutnya ada dalam sebuah filem yang baik ataupun berkualiti. Itu adalah objektif mereka. Jika objektif tercapai, itu adalah satu pencapaian. Sama juga dengan audience. Ada audience yang kalau dululah kita bila sebut ni, saya rindulah makan popcorn dan semua, saya tak sempat pergi BSC yang dah dibuka. Kita pergi ke panggung untuk menonton, kadang-kadang kita menonton tu adalah untuk menghabiskan masa sebelum kita bermain bowling misalnya, contohlah. Sebelum kita bermain bowling, itu adalah objektif kita menonton filem. Dan ada juga mereka yang menanti dari bulan 6 ke bulan 12 untuk contohnya WW84 yang Wonder Woman 84 berilis, dia tunggu. Itu objektif dia nak pergi juga, tak kisahlah panggung mana buka. Dan itu ada satu kepuasan dalam menikmati filem juga. Terpulang pada objektif tadi, macam mana kita nak menghayati ataupun membaca filem. Ada yang kata tengoklah sekejap, susah nak jaga contohnya lah, ada dalam kalangan kawan-kawan kita kan, susah jaga nak jaga anak, dia tidur dalam sinema, pergilah tengok wayang sekejap. Ada yang memandang sinema sebegitu. Ada juga yang memberi apresiasi lepas dah tonton lagi, dia tonton lagi 3 kali, dia buat lisensi dan sebagainya, buat pula diskusi dan sebagainya.
Ada juga dia terpulang lah pada objektiviti kita menonton untuk membaca atau sekadar berhibur tadi. Baik, faham. Baik, okey. Tuan-tuan dan puan mana yang sedang menonton secara langsung ini, anda sedang bersama-sama dengan saya, Hafiz Latif atau Bang Pis, dan juga saudara Azri Izham Hamzah, seorang penulis kandungan filem dan juga televisyen dan juga pensyarah di Akademi Seni Budaya Warisan Kebangsaan, Aswara. Dan kita membicarakan topik menonton buku, membaca filem sempena My Book Festival dibawakan khas untuk Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia, dan juga dibawakan khas oleh MyMove ataupun Persatuan Gerakan Penulis Malaysia. Baik, okey. Jika anda semua, tuan-tuan dan puan yang mana sedang menonton secara langsung ini, jika ada sebarang pertanyaan, jika ada komen, mahu berkongsi pandangan, berkongsi cerita tuan-tuan dan puan juga berkenaan dengan topik menonton buku, membaca filem ini, ataupun ada pertanyaan mahu diajukan kepada Azri, silakan tinggalkan di ruang komen. Nanti kita akan sama-sama bincangkan pada malam ini bersama-sama dengan Azri Izham Hamzah juga. Selebihnya nanti insyaAllah kalau sepanjang tempoh ada lagi berbaki sekitar dalam 30 minit ni, kita akan sama-sama telusuri perbincangan inilah, beberapa soalan ataupun segmen yang seterusnya yang saya akan lakukan bersama-sama dengan Azri. Baik, okey. Azri, kita kembali kepada perbincangan kita tadilah tentang menonton buku, membaca filem. Tadi kita dah cakap juga tentang Azri juga adalah penulis kandungan filem dan juga televisyen kan. Mungkin boleh kongsi pengalaman sendiri, perbezaan apabila menulis skrip, contohlah kita katalah menulis sesebuah skrip, perbezaan menulis sesebuah skrip dengan perbezaan Azri sendiri sebagai seorang audiens atau sebagai seorang penonton ataupun sebagai seorang pembaca kan. Sebab kalau katalah Azri tulis skrip, okey tak apalah, tapi kalau bila Azri yang baca skrip contohnya, so mungkin Azri tengok sebagai pembaca skrip dia macam ni. Tapi sebagai penulis skrip lain pula. Ataupun kalau katalah Azri tengok Azri tulis skrip drama. Tulis skrip macam ni. Tapi bila Azri tengok drama tu sendiri, lain pula. So apa perbezaan antara penulis dan juga menjadi seorang user lah, receiver tadi? Kalau boleh kongsi. Dia agak, yalah orang kata cakap pandai lah, kau buat filem sendiri lah tengok kan, contohnya lah kalau komen-komen netizen tu lah. Kau pandai sangat, kau buatlah skrip macam tu. Kau buatlah skrip, betul saya baca, buat skrip, okey saya buat skrip lah nanti. Kan contohnya lah. Dia apa orang kata, memang ada perbezaan yang ketara. Kita manusia tidak pernah berpuas hati dengan apa yang ada di depan mata, malah yang kita dah miliki pun kadang kita masih lagi tak puas. Contohnya apa yang saya boleh nyatakan, untuk pengalaman menulis skrip itu, bila kita tambahan, bila saya seorang tenaga pengajar dan saya perlu memberi kepada pelajar, jadi saya perlu bergiat, dan saya perlu berkarya dan terus kekal relevan dengan menghasilkan karya-karya baru. Dan apabila saya bagi contoh lah, bila kita tonton sebuah drama ni, drama bersiri misalnya di TV, kemudian ada contoh, ada satu scene tu di mana scene tu mereka ada dua pasangan, saya bagi contoh pasangan suami dan isteri yang akan melafazkan cerai. Kita tahu dia akan bercerai, tapi apa argument mereka? Adakah mereka, saya akan tengok dulu, adakah ni akan nak naik tangan tak? Kan? Benda tu kenapa kena naik tangan? Kalau dia tiba-tiba naik kaki? Yalah, sama lah tu. Naik kaki, naik pasu ke apa kan. Contohnya lah. Adakah akan berlaku domestic violence? Ni salah satu yang paling saya perhatikan lah selalunya. Domestic violence tu, ianya sudah menjadi satu normalisasi, benda biasa. Sebelum bercerai, isteri pukul lu apa benda, semua ada dalam stesen TV, dalam kaca TV ataupun dalam dalam filem. Mungkin itu realiti, tapi adakah itu realiti yang kita inginkan untuk masyarakat kita? Faham? Kan? Realiti yang kita inginkan untuk masyarakat kita tulis. Pada itu yang sepatutnya kita tulis. Dan kita tak boleh bekerja dalam naratif karya untuk masyarakat secara bulat-bulat, karya cerminan masyarakat secara bulat-bulat. Kalau macam ada 80 ke 70 ke 80 kadar perceraian dalam generasi muda sepanjang PKP ini meningkat, adakah kita nak portray benda tu supaya ia menjadi satu normalisasi tak? Kan contohnya.
Jadi kita kena fikirkan benda tu. Apa kita kena tengok balik sebagai penulis, apa realiti yang kita inginkan dalam cerita kita. Kalau kita ada peluang untuk menulisnya, kita tulis tu. Kalau tak, kita tengok dalam kat TV, tak apa kita mute ke, tukar channel ke, kan. Macam tu lah. Tapi kita tak boleh lah rigid dengan satu-satu karya kan. Kita tengok, tonton dan kita rasa tak puas hati. Mungkin kita keluarkan lisensi, wujudkan perbincangan dan sebagainya. Itulah kata simbiosis antara penulis dan juga audiens tadi. Kan? Faham? Baik. Okey, kita nak sapa sikit audiens kita pada malam ni, Azri. Ada seorang audiens kita ni kan, Zati Tati. Dia ada soalan. Azri ni pensyarah terbaik di Aswara kan? Diajukan kepada Adika Zainal. Tapi sengaja saya highlightkan di sini pada malam ni kan. Mana dah tahu memang betul pensyarah terbaik di Aswara. Boleh buat self claim. I reserve my comment. Baik, okey. Daripada Syuktun, saya tak faham tajuk pembincangan pada malam ni. Boleh jelaskan sikit lagi tak? Okey. Tadi Syuk, sebenarnya pada awal tadi kita ada buat, Azri ada buat pendefinisian lah tentang topik pada malam ni, iaitu menonton buku dan membaca filem. Jadi mungkin kalau kau boleh reverse balik ke belakang, boleh tengok balik yang waktu awal masa Azri buat pendefinisian tadi tu, boleh dapat tahu balik kot kenapa kita bincangkan topik ni pada malam ni. Tapi kalau tak juga, kejap lagi aku akan cuba minta Azri untuk terangkan sikit lagi semula. Baik, okey. Tapi ada soalan daripada Cik Puan Nazah Abdul Rahman. Saya tiada pengalaman adaptasi novel, jadi tertanya-tanya, novel yang ayat naratifnya ditulis secara deskriptif dan lebih banyak dialog, apakah lebih mudah ataupun lebih susah untuk diadaptasi kepada drama ataupun filem kepada penulis skrip? Okay. Silakan. Dalam kurungan 10 markah. Okay, dah lah. Apa dia? Dalam kurungan 10 markah. Tak adalah. Okay, terima kasih kerana bertanya. Dia tak boleh lari bila kita cerita tentang buku filem, ianya terkait juga dengan proses adaptasi. Kan, adaptasi itu dia boleh kata sama ada kita inspired by ataupun kita adapt daripada buku chapter by chapter misalnya. Dan kebiasaannya penulis perlu memahami secara keseluruhan tentang storytelling ataupun tentang premise, idea keseluruhan, konflik keseluruhan dalam satu-satu novel misalnya. Untuk penulis skrip, mereka perlu hadamkan dulu dan mereka akan keluarkan dalam bentuk treatment. Contohlah saya kongsikan prosesnya. Contoh bila kita bekerja dengan novel yang ada 20 bab, contohnya 20 bab. Okay. Tapi kita nak jadikannya sebuah filem adaptasi dalam 120 minit. 120 minit misalnya kita ada 70 ke 80 scene. Okay. Dan penulis tidak boleh terganggu dengan keseluruhan dialog-dialog ataupun ayat-ayat yang deskriptif tadi, ataupun ayat-ayat yang asal. Kita akan perhatikan dan keluarkan treatment ataupun olahan rangka untuk proses penulisan skrip. Dan kita ambil yang mana yang bukan kita tinggalkan, tapi kita ambil yang mana terpenting dan dilihat sesuai untuk digambarkan secara visual untuk penontonan. Faham? Misalnya kalau ada satu scene tu, contoh dalam novel tu ada something 6 muka surat di location yang sama. Itu tidak baik untuk pacing dan tempo penulisan skrip dan juga bila dia keluar di layar nanti. Jadi kita tengok mana yang sesuai, kita akan ambil. Tetapi kita tak boleh miss poin-poin yang penting. Orang kata golden words yang sepatutnya ada dalam satu-satu ayat. Aku ceritakan kau lah apa, dia ada satu panggilan ataupun karakter-karakter. Assalamualaikum, Waalaikumsalam banyak kali. Kau dah makan? Kau nak makan kegemaran? Kan benda-benda tu kita pastikan balik untuk dia ni tidak merancangkan visual. Faham? Bermakna yalah, kalau mungkin tadi yang macam Azri cakap tadi, kalau daripada 6 halaman tu mungkin pacing dia akan terlalu panjang, so mungkin akan dipotong, akan jadi mungkin dalam 2 ke 3 halaman yang diambil lah, bergantung kepada scene mana yang sesuai diambil, macam tu. Betul. Tapi bila Azri cakap macam ni, maknanya itulah, kadang-kadang kita kalau tanya saya sebagai seorang pembaca ataupun sebagai seorang penonton filem kan, kadang-kadang kita tertanya-tanya juga,
sebab bila Cik Puan Azhar cakap pasal adaptasi novel juga tadi kan, apabila kita menonton filem yang ada adaptasi, kadang-kadang memang takkan jadi 100% sama dengan buku yang dibaca pun. So proses adaptasi tu rupa-rupanya contoh macam bila Azli kongsi tadi, baru kita tahu memang memang mustahil untuk kita masukkan 100% kandungan dalam buku untuk diadaptasi menjadi sebuah filem ataupun drama. Ataupun memang ada contoh Azri, yang kalau mungkin Azri tahu, ada contoh ke yang memang 100% ni dimasukkan menjadi adaptasi filem ataupun drama? Ada tak? Ke memang takkan mungkin berlaku lah macam tu? Saya rasa takkan mungkin berlaku, dan kalau ikutkan, kalau based on teori sendiri, adaptasi itu terpakai sebagai adaptasi bila ianya melebihi 70%, tidak kurang daripada 70% itu adalah kesamaan 70% dengan naskah asal. Dan selebihnya adalah tertakluk pada kebebasan medium apa yang kita gunakan ataupun platform apa yang sesuai. Contohnya kalau kita di TV3, apa yang gatekeeper di TV3 minta untuk scene tertentu dan sebagainya. Kadang-kadang untuk tambah rencah kan. Ada je yang tak ada dalam buku, tapi sebab dia drama, so kita nak kena tambah rencah untuk mendramatikkan dia kan. Betul. Faham? Nasib baik aku tahu jugalah sikit-sikit. Okay. Dramatic structure. Okay, baik. Okay, faham. Okay, Azli, mungkin kita boleh sentuh sikit juga sebab dalam masa sama Azli juga terlibat tadi, ada sentuh pasal Nurflix TV kan. Nurflix TV ni jangan tuan-tuan salah faham, ini bukan Netflix, ini Nurflix TV. Jadi mungkin Azli boleh kongsi sikit kot tentang Nurflix TV ni. Kenapa ia sepatutnya menjadi satu wahana yang baik untuk kita ketengahkan pada malam ini, dan mungkin Azli boleh kaitkan juga dengan topik kita, iaitu menonton buku dan membaca filem dengan Nurflix TV tu tadi. Kalau ada kaitannya boleh kita kaitkan sikit lah. Nurflix.tv saya salah cakap ni, orang Nurflix marah Apa dia? Siapa marah? Kalau saya salah cakap ni, orang Nurflix marah je ni. Okay, Nurflix.tv ni merupakan salah satu platform baru dan juga bagi saya sifatkan sebagai berani yang dikerjakan oleh sekumpulan mereka yang concern ataupun prihatin terhadap seleksi kandungan yang terdapat dalam kalangan kita sekarang. Dalam orang kata, kalau kita di Asia Tenggara, kita concern ada kadang-kadang yang Netflix kadang-kadang terkeluar juga, even yang untuk kids punya program pun, kids pun ada scene yang macam ni kan. Ada terkait dengan apa orang kata, perkara-perkara tabu ataupun benda yang sensitif untuk tontonan. Jadi Nurflix.tv konsepnya adalah sopan stream, di mana ianya dikerjakan, kita berkarya di bawah satu garis panduan khusus yang dibuat oleh agamawan, ulama-ulama sebagai panel, dan juga orang industri bekerjasama sebagai satu platform untuk disediakan option. Ianya bukannya kau kena tonton ni, kau tak boleh tonton. Ianya sebagai option, sebagai satu pilihan. Kalau kita dah orang kata kita dah tepu marathon Netflix, kita tengok Netflix. Benda tu seolah, bagi saya boleh katakan sebagai seolah satu terapi, ataupun ianya satu, kita wujudkan satu perbezaan dari segi penontonan. Ada pelbagai saluran yang boleh dan patut kita tengok. Orang kata bukannya kita tonton cerita baik tak semestinya kita jadi baik kan. Tapi ianya satu inisiatif ke arah penambahbaikan kita, pembinaan jiwa dan sebagainya terkait dengan kandungan-kandungan dalam Nurflix.tv ni. Jadi Nurflix ni dia ada aplikasi juga yang boleh ditonton melalui telefon ataupun hanya melalui laman sesawang atau macam mana? Dia boleh kita browse menggunakan web browser Nurflix.tv, dan juga dalam masa yang sama kita boleh download dekat dalam kita punya telefon, Android ataupun iOS. Okey, untuk kita kaitkan dengan topik kita juga, Nurflix TV ni dia punya konten dia, kandungan dia adalah original content, maksudnya yang memang dibuat khas untuk Nurflix TV sahaja ke, ataupun memang ada juga adaptasi daripada mana-mana buku ke, contohnya lah kan. Mungkin ada kalau Azli tahu ada tulis skrip, ada adaptasi daripada buku untuk jadi drama dalam Nurflix ke, atau
memang original content tu memang dibangunkan hanya khas untuk Netflix daripada peringkat awal terus? Macam mana? Okay. Netflix dia mengambil inisiatif untuk totally 100% original content. Tapi cara saya bekerja ni untuk spesifik saya menulis dipertanggungjawabkan untuk menulis drama bersiri Light and Love. Light and Love kan? Cerita asalnya adalah daripada Ustaz yang mulia Raja Ahmad Mukhlis. Dan saya tidak, ini bukan idea asal saya. Dan jika kita nak bekerja dengan menyatakan proses kerja saya, saya diberi pada peringkat awalnya saya diberikan satu naskah orang kata dalam kata A4 tu, ini dalam bentuk Ustaz, seorang penulis, Ustaz Raja Ahmad Mukhlis seorang penulis, dan dia bagi kat saya dalam bentuk boleh dikatakan seperti cerpen. Okey. Dan saya garap daripada situ untuk melihat bagaimana saya dan kumpulan penulis lain, team, kita sit down tengok mana yang macam mana nak jadikan ianya sebagai sesuatu yang cinematic, yang mana yang sesuai divisualkan dan sebagainya. Kan orang kata kita bekerja dengan naskah yang orang kata cerpen lah. Saya boleh katakan ianya sebagai satu bentuk cerpen. Like and Love tu untuk episod pertama, untuk episod kita bagi sebagai pilot episode. Baik. Mana kata mungkin akan datang insya-Allah kalau ada original content dalam masa sama, mungkin ada juga adaptasi daripada pengkarya-pengkarya tempatan yang akan dibawa masuk lah. Sebab bila tadi Azri ada sebut juga pasal Alif Ihsan Rahman kan, kita pun tahu jugalah Alif punya kerja pun ada juga yang beliau suka adaptasi daripada puisi dan sebagainya untuk jadi short film dan sebagainya. Jadi tak mustahil juga kalau Alif juga mungkin nanti adaptasi daripada mana-mana novel tempatan dan dijadikan apa dia? Brainstorm dah ada dah, idea dah ada lah. Kan? Dia pertama tak tahu lagi. Baik, okey. Kita akan kita kembali sikit kepada audiens sebelum saya tanyakan soalan saya berkenaan dengan segmen yang lain pula. Tapi untuk jawab pertanyaan tadi, pensyarah terbaik tadi tu, nampak ada pengesahan ni daripada Nurul Izzah ni. Antara pensyarah terbaik, keep it up. Ada macam ni tadi, Ahmad Idlan. Bukan sahaja pensyarah terbaik tapi paling lucu. Terbukti untuk malam ni saja sepanjang tempoh 30 minit ni pun banyak perkara-perkara lucu yang Azri munculkan. Tetapi okey, tak apa, kita ada soalan daripada Nurul Izzah. Apa keburukan dan kebaikan menulis sebuah idea yang sama untuk novel dan layar dalam masa yang sama? Adakah perlu siapkan novel dahulu dan terjemahkan visualnya ke layar atau sebaliknya? Silakan. Student gitu soalan kat saya Ni Nurul Izzah apa? Pelajar kau apa ni? Pelajar. Oh, bagus lah pelajar. Tak cukup dekat kelas, masuk dekat live juga Bagus. Yeah. Kehadiran dicatat. Kehadiran dicatat. Okey, silakan. Terkait dengan kita selalu ada orang kata polemik ataupun isu-isu berbangkit tentang adaptasi lagi. Misalnya saya berkata tentang siaran media arus perdana drama petang lah, adaptasi novel dan sebagainya. Dia ada pro and cons. RTM dulu, orang kata dalam 5 tahun ke belakang, dalam keperluannya tidak ada keperluan, tak nyatakan keperluan masa nak pitching tu, tak ada keperluan untuk adaptasi. Tapi terkait dengan perkembangan adaptasi yang marketable dan sebagainya, ianya sekarang dalam needs statement ataupun secara keperluan RTM ada diletakkan khusus slot untuk adaptasi. Malah unit drama RTM sendiri selalu banyak bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP untuk menghasilkan karya-karya adaptasi. Betul. Untuk orang kata dari segi objektif, kita nak mengadaptasi tu kenapa? Satu, untuk menghidupkan sebuah karya dari novel ke filem teleka, ataupun sebabkan kita nakkan konten, kita nakkan pelakon ni sesuai dari segi populariti lah. Dari segi populariti ada juga yang misal kata novel-novel terkait dengan novel-novel popular yang malah ianya bila terjemahkan dalam visual, dia memberi persepsi yang berbeza terhadap orang yang mungkin skeptikal terhadap novel popular. Bila tengok visual, wah cantik ni, bagus ni, aku suka tengok ni. Kita bagi pilihan. Untuk orang menonton ataupun membaca, macam kita berbalik pada topik asal kita tadi lah. Dan
selalunya kita fokus. Kalau kita dalam kepala kita ada idea yang banyak, kita rasa okey aku nak buat novel, lepas tu aku nak buat nak jadikan dia adaptasi. Pilih satu dulu. Jangan bekerja dengan terlalu banyak. Pilih satu platform, pilih satu medium, sebab medium ni terkait dengan apa yang kita akan tulis. Faham? Maknanya dari segi teknik penulisan, dari segi alur penceritaan itu sendiri, naratif tu barangkali berbeza. Visual storytelling dan juga apa orang kata penulisan untuk buku ataupun naskah untuk dibaca, ianya agak berbeza. Betul. Ni terbukti ni jawapan daripada pensyarah terbaik ni. Jadi Nurul Izzah nanti sila dengarkan jawapan ini semula sebab nanti ini masuk dalam peperiksaan Azri. Betul. Saya tengah buat soalan ni. Ini akan masuk, soalan ni akan dikembalikan dalam peperiksaan nanti. Tapi kan kalau pada saya sendiri pun Azri kan, adaptasi ni pada saya lah dia memanjangkan hayat sesebuah karya juga. Contoh yalah kalau buku diterjemahkan, dia memanjangkan hayat buku tersebut. Kalau diadaptasi menjadi filem ataupun medium lain juga, dia memanjangkan hayat sesebuah karya itu jugalah pada saya untuk sesebuah adaptasi. Tapi untuk kita bawakan juga perbincangan pada malam ini, ada perkongsian pandangan daripada Puan Raihani Muhammad Said. Sekadar berkongsi pandangan, oleh kerana saya sedang membuat tesis berkaitan filem P. Ramlee, ada juga proses adaptasi yang P. Ramlee lakukan kepada cerita rakyat seperti Nujum Pak Belalang dan Musang Berjanggut, serta adaptasi daripada hikayat 1001 Malam, iaitu Alibaba dan Sabaruddin Tukang Kasut. Adaptasi juga adalah penyesuaian daripada karya asal kepada filem kerana tuntutan komersial, keperluan medium filem serta keperluan P. Ramlee. Keperluan tu ada inverted comma macam tu kan. P. Ramlee untuk mengkritik masyarakat ketika itu. Pakai baju P. Okey, Azri ada nak respon sikit dengan Kak Rai punya pandangan. Okay. Ini Tok Guru untuk kritikan filem P. Ramlee ni, inilah orangnya. Itulah dia memang. Betul. Dia punya ni kajian apa orang kata pakar, salah seorang daripada pakar yang P. Ramlee. Okay, saya setuju dan tertarik. Tadi saya terlepas perkataan tu komersial. Keperluan komersial tu amat penting untuk seseorang ada inisiatif untuk menjadikannya sebagai adaptasi dalam bentuk filem, dalam bentuk yang berbeza. Malah kita tak boleh katakan adaptasi macam Kak Rai tadi dia bagi contoh tentang P. Ramlee. Banyak juga selain daripada hikayat ataupun ada satu medium lagi yang kita boleh adaptasi, adalah medium itu turut dibaca, artikel-artikel kan. Contohnya artikel-artikel juga boleh teradaptasi. Misalnya kata menurut pembacaan saya, contohnya Fast and Furious yang bersiri-siri entah bila nak habiskan, lepas sambung itu dia terhasil daripada sebuah artikel yang bersiri. Racer X kalau tak silap saya tajuknya. Ianya ada banyak medium, banyak peluang untuk kita cari idea-idea baharu daripada satu platform pembacaan untuk diadaptasi kepada medium filem, medium untuk ditonton. Jadi kita lah sebagai orang yang perlu, sebagai tenaga kreatif, misalnya kata yang ada nampak jalannya untuk mengerjakan filem, pembikin filem, penerbit misalnya, kurang-kurangnya perlu ada inisiatif ini untuk macam Rampi saya tadi, memanjangkan hayat karya. Betul. Baik. Okey. Kalau mungkin kita boleh ada berbaki sekitar 15 minit ni. Tapi terima kasih kepada Kak Rai dan juga Nurul Izzah dan beberapa pertanyaan awal daripada audiens lain tadi. Jika anda, audiens yang lain juga, jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun nak berkongsi pandangan juga, silakan tinggalkan di ruang komen. Nanti kita akan sama-sama tampilkan ataupun kita akan sama-sama bincangkan pada malam ni. Tapi di hujung sikit ada berbaki sekitar 15 minit ni. Saya nak tarik perbincangan ni sikit tentang menonton buku dan membaca filem ni tadi. Sebab Azri juga, saya membaca beberapa CD tulisan Azri dalam Tunas Cipta. Yang mana di ruangan, kalau tak salah saya, Ilham Kembara. Ruangan Ilham Kembara kan.
So dalam ruangan Ilham Kembara tu, dia side to side dengan saya punya kolom pada waktu tu, Pena Sutra tiba-tiba kan. Nak bagi tahu saja lah, nak bagi tahu kita berjiran. Tapi cerita dia bukan pasal kita berjiran dalam kolom tu, tapi cerita dia adalah Azli waktu itu sebenarnya tengah mengembara untuk bekerja menyelesaikan dokumentasi tetapi dalam masa sama juga menulis catatan perjalanan, catatan kembara tersebut. Jadi mungkin Azli boleh kongsi dengan audiens juga kaitannya, sebab tadi ialah menonton buku, membaca filem tu kan, sambil buat kerja ni, sambil buat dokumentasi, maknanya Azli ialah menonton dokumentasi tersebut ataupun membaca dokumentasi tersebut. Tapi dalam masa sama juga Azli juga menulis catatan-catatan kembara perjalanan. Kalau tak silap saya ada dalam 10 siri mungkin di Tunas Cipta. Jadi mungkin Azli boleh kongsi sikit hal berkaitan dengan catatan di Ilham Kembara tersebut. Okay. Dia catatan-catatan kembara saya ni agak ironi juga dengan apa yang berlaku sekarang, di mana kita tidak boleh mengembara. Kan? Betul. Saya rasa menulis kembali, tengok balik dalam nota-nota, nota-nota saya conteng dalam flight misalnya. Saya tulis, saya perlu dokumenkan apa yang saya lihat sepanjang saya menjalankan penggambaran dokumentari 4 episod berkait dengan climate change dan juga light pollution, pencemaran cahaya. Dan saya pada awal tahun itu ada yang saya gambar adalah ke UK dan Norway, dan kebanyakan catatan saya dalam Ilham Kembara Tunas Cipta adalah berkaitan dengan catatan penggambaran saya di Norway. Kenapa saya mencatat? Saya lebih suka mencatat kalau saya menggambara. Saya tidak gemar update Instastory, saya dah naik flight ni, tengoklah pasport saya kan, contohnya lah. Kan benda-benda macam tu. Ouch. Kan. Okay. Saya mungkin bukan orang yang begitu, dan orang kata tak salah pun kalau macam tu. Yalah, betul. Berbeza-beza ni kan. Dan saya saya tulis, kadang saya tulis apa kata dalam keadaan kadang kita bekerja menunggu fenomena. Contohnya saya menunggu aurora. Aurora dijadualkan akan aktif pada sekitar 1 pagi. Dan sementara itu saya menunggu dalam kesejukan bawah paras darjah 0 darjah Celsius dan sebagainya. Saya catatkan pengalaman perkembangan saya. Dan salah satu yang saya rasa paling terkesan adalah bila saya terjumpa sebuah pustaka komuniti. Kat sini ada pustakaan komuniti di sebuah lembah yang masa tu kami tak tahu pun itu kat mana. Kan? Kalau dalam map tu ada jalan je, tak ada bangunan, tak ada apa benda semua. Ada sebuah perpustakaan ini dan ini ditutup, dan saya cakap saya nak masuk. Boleh tak kalau kami nak masuk? Kami nak tengok apa dekat dalam dan sebagainya. Dan ini amat menyentuh hati saya lah bila ada saya dapat tengok bagaimana kegiatan pembacaan dalam kalangan kanak-kanak di Norway ketika itu. Saya catatkan, saya ambil beberapa keping foto. Dan itu adalah salah satu bagaimana saya menonton kejadian sebenar, maknanya apa pengalaman saya, dan saya catatkan untuk pembacaan. Dalam sebuah pekan kecil pun ada perpustakaan komuniti kan, yang mana dibangunkan oleh penduduk tempatan ke macam mana? Dia inisiatif awam daripada kerajaan. Okey. Pekan tu boleh kata bukan pekan lah, dia dekat kawasan kampung yang ada kurang-kurangnya 10 ke 12 buah rumah. Dia rural area lah kira ke tak? Dia tempat selalunya ingin persinggahan untuk ke satu pangkalan jeti. Okey, faham. Dan ada satu je, kami tinggal di bahagian atas, dia ada dom. Dan di bawahnya ada, sudah pagi barulah perasan di beliau dia punya dalam bahasa ni, saya tak ingat, tapi lepas tu tengok ada buku-buku ni, kedai buku ke apa, ketuk-ketuk sekali ada orang, lain kan tak ada orang. So benda tu jadi satu pengalaman yang saya sendiri kamu kata saya tak akan sampai lah tempat tu, jadi saya kena tulis sesuatu untuk berkongsi. Saya kena rakam. Pada anda mungkin yang nak membaca catatan Ilham Kembara Azli untuk sepanjang tahun ini, walaupun dah bulan 12 ni, boleh dapatkan juga sebenarnya dari bulan Januari sehinggalah bulan Disember ni, anda boleh dapatkan di laman web DBP Niaga. Sebab majalah Tunas Cipta ni diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, jadi boleh pergi ke laman web DBP Niaga dan anda boleh dapatkan
majalah Tunas Cipta dan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Azri tadi dan juga rakan-rakan penulis yang lain lah. Cuma yang kenapa saya nak sentuh tadi juga berkenaan dengan catatan Ilham Kembara ni tadi, sebab pada akhirnya apabila ialah dalam keadaan kita tak boleh mengembara sekarang ni dan Azri menulis semula catatan-catatan tersebut, so bila sekarang ni bila kau baca balik kan, bila kau baca dalam Tunas Cipta tu pada akhirnya kau sebenarnya secara tak langsung menonton semula lah peristiwa-peristiwa yang kau alami, yang berlaku pada ketika itu, dan kau membaca semula pengalaman-pengalaman yang kau dah lalui sepanjang tempoh pengamalan tersebut. Nampak tak aku nak kaitkan juga dengan topik pada malam ni. Sampai. Tapi sampai okey, alhamdulillah. Okey. Sikit lagi Azri, mungkin kalau di hujung sesi ni ada perkongsian sikit lah tentang mungkin ini lari sikit tentang menonton buku dan membaca filem, tapi mungkin tentang situasi isu semasa sikit lah berkenaan dengan saya harap insyaAllah harap-harap tak adalah yang tersinggung sangat dengan apa yang saya cuba nak ajukan, sebab mungkin Azri boleh memberi insight ataupun memberi pandangan tentang hal ini juga kan, berkenaan dengan pengarah-pengarah filem terkini kan. Kalau boleh dianggap sebagai pengarah filem terkini, atau mungkin kalau boleh saya nak sebut tentang statement atau kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurusi Finas baru-baru ni berkenaan dengan ikon muda pengarah filem. Jadi mungkin Azri ada respons tak tentang apa yang berlaku dengan situasi semasa dengan filem-filem tempatan, dengan dengan kehadiran pengarah-pengarah muda yang ada sekarang ni. Kalau saya faham isu tu lah, yang dia tu tak tahulah sama ada pengurus Finas biasanya misquoted ke ataupun misquoted by media dan sebagainya. Tapi saya faham yang saya faham semakin ramai content creator, ini satu hikmah sebenarnya. Ramai content creator, orang kata booktuber dan sebagainya. Tiba-tiba booktuber sebut juga kita study dulu kita. Okey, terus. Benda tu apa orang kata, kita ramai banyak pembekalan content creator yang menyediakan secara mandiri. Betul. Tapi dalam konteks isu pengurusi Finas punya kenyataan tu, dia berbalik pada macam tema saya ini banyak cakap pasal objektif lah. Objektif penghasilan YouTuber tu menghasilkan karya, kenapa? Kenapa? Di saat orang lain tidak menghasilkan karya yang orang kata yang nak kata filem cerita dan ditayangkan di sebuah platform popular. Tak ramai orang berani ambil risiko tersebut. Betul. Tapi bila berani ambil risiko, ingin dapat tulangan yang bagus. Saya tak katakan, saya tak komen dari segi kandungan dan sebagainya, tapi ini adalah bagaimana kita sebagai pembikin, pencerita, pengkarya boleh mengintai peluang-peluang untuk menghasilkan sesuatu dalam keadaan kita amat terkesan sekarang. Apa yang boleh kita lakukan? Adakah kita boleh mengomel, tak dapat tak ada job, tak ada dana dan sebagainya? Ataupun merintih, mengeluh, meratap kan? Betul. Tapi merintih mengeluh tu perlu juga. Ia satu cabang apresiasi juga sebenarnya. Ianya akan melahirkan komen-komen yang betul lah. Kan contohnya. Cabang apresiasi ya. Oh, okey. Nampak. Ini dalam segmen akan datang kita boleh bawakan kan. Okey, teruskan dengan jawapan Azri. Jadi dekat situ kita filmmaker tu lah, filmmaker muda ni dia tak nampak jalan, jadi dia buat platform sendiri, dia buka YouTube channel dan sebagainya. Kemudian ada sebuah company yang lebih established, nampak bakatnya, kemudian offer untuk melabur dan sebagainya. Ini adalah salah satu platform. Even kalau hari ni ada orang tak pernah kenal saya sebagai penulis skrip, lepas ni boleh lah. Dia kata boleh lah kalau nak offer dari segi apa orang kata, offer kerjasama. Cari job Yalah. Dah nak habis kan, lupa nak cakap awal tadi. Cari job dalam siaran langsung, cari job lah, power betul. Okey, terus. Adalah saja, try je. Okey. Macam tu lah. Kita kena mengintai apa saja peluang yang ada. Tapi apa saja peluang tu, masing-masing mesti ada prinsip. Aku tak boleh buat karya macam ni, aku tak boleh buat macam ni. Aku kena buat karya macam ni je. Ya, terpulang pada individu. Berbalik pada individu tu sendiri. Apa objektif asal dia berkarya. Baik.
nak ikut teladan Azri jugalah. Kalau betul nak cari job tengah siaran langsung ni boleh juga. Kalau kod-kolan Nurflix TV tu ada buat rancangan dokumentari kan, nakkan pengacara tiba kan. Host kan. Boleh ada nama Hafiz Latif tu insya-Allah. Tiba kan. Boleh. Baik, okey. Tak ada, kita gurau-gurau je pada malam ni kan. Apa pun itulah antara benda yang kita nak bincangkan pada malam ni, iaitu tentang menonton buku dan juga membaca filem, yang mana sebenarnya pada akhirnya juga dia adalah dua proses yang, kalau pada saya sendiri, ini mungkin Azri boleh simpulkan sekejap lagi tapi kalau pada saya sendiri, sesebuah buku ataupun sesebuah filem tu tetaplah ada teknik ataupun tetaplah ada nikmat tersendiri untuk sama ada kita menontonnya ataupun kita membacanya, ataupun apa-apa saja proses yang berlaku itu. Tak kulan kita semula, kita ambil dan kita, asalkan dia dapat memberi nilai tambah dan memberi manfaat kepada kita sebagai seorang pembaca, sebagai seorang penonton, itu yang saya fikir yang lebih harus diutamakan lah. Itu kalau pada pandangan saya sendirilah. Kalau mungkin Azri boleh simpulkan dalam 2 minit terakhir yang kita ada ni, tentang topik pada malam ni, tentang menonton buku dan juga membaca filem, apa yang boleh Azri simpulkan? Saya bersetuju, saya senang bersetuju je. Mudah sangat buat dia. Mudah sangat. Saya orang kata, tapi betul lah, saya setuju dengan kenyataan tu. Filem, buku ataupun apa-apa cabang seni sekalipun, ianya tidak boleh dipisah-pisahkan. Cuma ianya terpisah dalam bentuk medium. Tapi dalam bentuk apresiasi itu sendiri, macam mana kita memanati, menghargai sesebuah karya, membincangkan semula selepas membaca, membincangkan semula selepas menonton. Ia menjadi satu kegiatan, orang kata kegiatan yang amat sihat untuk melestarikan, banyak ayat rasyat-rasyat ni terkeluar pula. Melestarikan apa orang kata, ekosistem pemikir, ekosistem penerbit, ekosistem penulis. Jadi bila ini karya-karya ataupun setiap cabang seni ini dibicarakan, diperkatakan, ditonton, dibaca, ianya akan memberi satu apa kata, selain daripada nilai komersial lah, ianya akan menjadi pendorong lah untuk kita berkarya dengan lebih banyak dan lebih baik. Baik. Betul. Okey, 1 minit terakhir ni, mungkin kalau Azri ada pesanan sikit kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton secara langsung ni berkenaan dengan aktiviti pembacaan, aktiviti penontonan, sebab sekarang ni tak boleh nak pergi ke panggung wayang contohnya kan, tapi apa yang boleh dimanfaatkan, sama ada ialah mungkin tonton di Netflix ataupun di Nurflix TV ataupun di YouTube dan sebagainya. Ada pesanan tak kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton secara langsung ni? Okey, untuk semua rakyat Malaysia, apa yang boleh saya pesan adalah terkait dengan apresiasi tadi. Bila kita bercakap tentang apresiasi, ayat-ayat tu mungkin terlalu canggih. Tapi apa yang lebih penting adalah untuk menonton, membaca apa jua karya yang memanfaatkan kita, asalkan ianya membantu ekosistem industri. Jangan kita, apa orang kata, kawan kita buat cerita dekat, tulis cerita untuk Astropers, dia upload poster, lepas tu, wah best ni, ada link tak? Janganlah begitu. Subscribe lah, belilah. Janganlah beli buku e-book dekat Shopee harga RM1. Wah, murahnya e-book ni kan. 20 sen, ada yang 20 sen pun ada. 20 sen pun ada Aduh. Aku ada jumpa 20 sen. Gila betul. Janganlah. Itu cuma idea, cetusan idea, penulisan, karyaan, penerbitan. Semua tu proses yang mengeluarkan wang. Jadi apa yang kita boleh contribute balik dalam ekosistem, walaupun kita minat baca, menonton apa sekalipun, kita kembangkan sedikit. Subscribe lah, belilah dekat saluran yang betul dan sebagainya. Betul. Sokong industri tempatan. Gawi dia tak rompak. Baik, okey. Apa pun, terima kasih banyak kepada Azri Izham Hamzah kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ni untuk Sam Mampis X My Move episod yang ketiga dengan topik menonton buku, membaca filem, sempena My Book Festival dan juga Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia. Dan terima kasih juga kepada anda semua, tuan-tuan dan puan yang sudi bersama-sama dengan kami sepanjang 1 jam ni di Facebook KL Baca. InsyaAllah semoga ada kesempatan kita bertemu lagi di episod yang akan datang dengan tetamu-tetamu jemputan yang lain juga insyaAllah. Dan saya harapkan anda semua baik-baik saja walau anda berada di mana sekalipun. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga SOP. Semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Bye.